Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita manjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini untuk memulakan bacaan baru bagi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Mutawaffa sanata 676 Hijriyah. Jadi ini majlis anjuran bersama Mak Tahfiz Al-Imam Al-Syafi'i Matis, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Dan Alhamdulillah kita telah selesaikan bacaan kitab Is'a' Tariq Al-Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir. Dan pada sesi ini kita akan membacakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang masyhur, yang perlu untuk dipelajari dan diteliti oleh setiap umat Islam. Apatah lagi kitab ini karangan imam yang agung, imam besar dalam mazhab kita Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tamam. Jadi kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para guru kita, kepada para awliya Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang merupakan penyebab untuk kita berkumpul pada petang ini bagi mendapatkan manfaat daripada apa yang dikarang oleh beliau. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Daripada surah Fatir, daripada kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ditulis ayat tersebut terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-shaykhu al-faqihu al-imamu al-alimu al-wari'u al-zahidu al-dhabitu al-mutqinu Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibn Sharaf Ibn Hizam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tamam. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين ابن شرف ابن حزام النووي رحمه الله تعالى. Jadi ini muqaddimah, ditulis, mungkin bukan Al-Imam An-Nawawi yang mengarang perkara tersebut, yang menulis perkara tadi. Sebaliknya yang menulis ini adalah orang yang menyalin kitab ini. Maka penyalin tersebut menulis dengan gelaran tadi kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena ghalibnya tidak disebutkan ini bagi pihak diri peribadi imam tersebut, karena tawadhu'. Dan dia maklum bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala minal mutawadhi'in, orang yang sangat tawadhu' dengan ilmu dan juga dengan akhlak dan amalnya. Dan kita tidak terangkan
siapakah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Kerana sudah ma'ruf. Al-ma'ruf la yu'arraf. Orang yang telah terkenal tidak perlu diperkenalkan lagi. Cukup untuk kita orang panggil apa? Boleh cari sendiri, dan carian tersebut banyak di dalam dalam tulisan para ulama, hatta dalam internet pun banyak dikarang tentang manaqib dan juga peribadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Budak-budak ni duduk main kat luar ni, kena perhati balik tengok ni. Tolong tengok tak? Suruh dia main dalam ni, tak suruh main kat luar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita baca. Qala asy-syaikh. Asy-syaikh dalam lughah maknanya man ta'ana fis sin. Asy-syaikh maknanya orang yang tua. Atau man jawazal arba'ina awil qamsin walau kafiran. Dari segi lughah begitu maknanya, iaitu orang yang melebihi umurnya 40 atau 50 tahun walaupun dia kafir. Walaupun kafir maka digelar syaikh pada lughah. Tamam. Wa dzalika anna asy-syakhsa, dan kemudian dibahagikan pula mengikut turutan umur. Dan disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiah Tahrir, kata beliau, anna syakhsa qabla al-wiladah yuqalu lahu janin. Jadi syakhs qabla al-wiladah, seorang sebelum dilahirkan, maka dinamakan dia janin. Minal ijtinan, ail istitar. Maksud janin maknanya yang tersembunyi di dalam. Lepas tu antara faedah lughah disebutkan oleh masyayikh, huruf jim dan nun, jim dan nun pada satu kalimah, kalau duduk sekali, jin contohnya, janin, jannah, nama junainah, apa lagi, itu antaranya kan yang disebutkan. Biasanya bermaksud al-istitar. Sebab tu bila disebut jin, maknanya yang tertutup daripada pandangan mata, jin. Sebab tu kita tak nampak depan mata kita, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Jannah, syurga, ataupun jannah juga tidak dinampak, dilihat sekarang ni kita tak nampak. Atau jannah dengan makna syurga yang dilitupi dengan apa ni, dinding ataupun orang panggil apa, penghalang untuk orang melihat ke dalam kebun tersebut. Lepas tu dipanggil junainah ataupun jannah, kerana di luarnya ada dinding yang menghalang pandangan mata seorang untuk melihat ke dalam kebun tadi. Maka disebab tu dipanggil jannah ataupun junainah, tasghir kepada jannah. Janin begitu juga, istitar. Sebab tu kalau kita lihat jannah, janin, lagi ada lagi jin, junnah. Junnah iaitu penghalang, istitar, yang menutup kita daripada terkena dengan panahan ataupun daripada pedang. Tamam? Jadi dipanggil junnah. Ataupun penghadang dipanggil. Juga dimaksudkan dengan istitar, yang menutup seseorang tersebut. Itu maksud apa ni, faedah lughah pada jin dan nun. Jadi seorang yang sebelum lahir dipanggil janin. Setelah lahir, seseorang tadi keluar daripada rahim ibunya, maka dipanggil tiflun ataupun saghir atau zurriyah atau sabi. Tamam? Dan bermula daripada umur tersebut, daripada tiflun tadi sampailah kepada umurnya, setelah dia baligh, dia ada turutan lagi yang disebutkan oleh sebahagian ulama, antaranya yang disusun oleh Syekh Al-Habib Muhammad Amin. Muhammad Amin ada sebut dalam ni tentang tingkatan umur. Ada janin, pada ada tiflun, itu setelah dilahirkan. Kemudian dipanggil ghulam. Ghulam. Ghulam iaitu setelah berhenti menyusu daripada ibunya sampai berumur 7 tahun. Dipanggil ghulam. Kemudian yafi'. Yafi' iaitu berumur dari 7 tahun sampai 10 tahun. Kemudian hazur. Hazur. Hazur pula iaitu dari umur 10 tahun sampai berumur 15 tahun. Tamam? Dan kemudian syab.
syab iaitu berumur ataupun fata, iaitu berumur daripada baligh sampai umurnya 30 tahun. Dipanggil syabun ataupun fata. Kemudian kahlun iaitu berumur 30 sampai umur 40. Manakala jika berumur lebih daripada 40 dipanggil syekh ataupun perempuan syekhah. Tamam? Itu dia punya turutan umurnya. Yang pertama dipanggil janin, yang kedua dipanggil sabi, kemudian yang ketiga dipanggil gulam, kemudian dipanggil yafi', kemudian dipanggil hazur, kemudian dipanggil syabun ataupun fata, kemudian dipanggil kahlun, kemudian dipanggil syekhun ataupun syekhah. Tamam. Itu maksudnya. Jadi kena perhatian itu dengan baik agar dapat faedah. Jadi setiapnya terbahagi kepada umur masing-masing. Dan daripada uruf para ulama itu dari segi lughah. Dari segi lughah disusun macam tu. Manakala dari segi uruf para ulama, man balagha rutbata ahli al-fadli, sesiapa yang mencapai kedudukan ahli al-fadli, wa huwa al-muradu huna, maka dimaksudkan di sini asy-syekh, iaitu yang mencapai kepada kedudukan ahli al-fadli. Bila dah sampai kepada kedudukan ahli al-fadl, maka boleh digelarkan syekh kepadanya. Tamam? Alim maksudnya dia ni orang yang alim dan sebagainya. Tak disyaratkan tulis kitab. Tak disyaratkan tulis kitab. Dari mana datang syarat tulis kitab? Saya pernah dengar ada orang kata untuk dapat gelar syekh mesti tulis kitab bahasa Arab. Dari mana datang syarat tersebut? Tak diketahui daripada mana datang. Kadang dibuat adalah untuk semata-mata mengiyakan diri sendiri dan menidakkan orang lain. Itu kadang-kadang. Baik. Qala syaiqu al-faqih. Kata syekh al-faqih. Al-faqih makna daripada apa dia? Faqih daripada apa? Faquha. Faquha yafquhu. Faqih. Faquha yafquhu, dan isim fa'il daripada faquha yafquhu, masdarnya faquha yafquhu apa dia? La ilaha illallah. Mau mengaji 2-3 hari lepas. Tamam. Malah nak cakap. Al-faqih. Al-faqih daripada isim isim fa'il daripada faquha. Ai sara al-fiqhu sajiyatan lah. Yang fiqh menjadi darah dagingnya. Al-imamu, al-alimu, al-wari'u, al-zahidu, al-dhabitu, al-mutqinu. Dhabit dengan mutqin sama makna. Abu Zakaria Yahya Muhyiddin atau Muhyiddin Ibnu Syaraf Muhyiddin Ibnu Syaraf Ibni Hizam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah al-karim al-mannani dhi at-tawli wal-fadli wal-ihsani alladhi hadana lil-iman wa faddala dinana ala sa'iri al-adyan wa manna alayna bi irsalihi ilayna akrama khalqihi alayhi wa afdalahum ladayhi habibahu wa qalilah wa abdahu wa rasulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatal awthan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman allati yatahadda biha al-insa wal janna bi ajma'ihim wa afhama biha jami'a ahli az-ziyagh wat tughyan wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair wal irfan. Ini mukaddimah daripada al-imam fihi bara'atul istihlal. Ada bara'atul istihlal, maknanya mukaddimah yang menunjukkan kepada maksud karangan kitab ini, iaitu berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Itu dimulakan dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Yang dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang berterusan ala ta'aqubil azman, yakni sepanjang zaman.
allati yatahadda biha al-insa wal janna bi ajma'ihim. Yang mana Quran dijadikan sebagai tahaddi ataupun cabaran kepada manusia dan jin seluruhnya untuk melakukan dan membuat seperti Al-Quran. Wa afhama biha jami'a ahli az-ziyaghi wat tughyan. Dan afhama maksudnya askatahu, yakni yang mendiamkan keseluruhan orang-orang yang sesat. Ya, Quran mendiamkan mereka daripada berbicara dan juga daripada menolak kebenaran Al-Quran. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basairi wal irfan. Dan dijadikan Al-Quran sebagai rabi'an liqulubi ahli al-basair, sebagai penenang dan penyejuk kepada hati ahli al-basair. Al-basair maknanya ahli al-basirah. Nah, jamak kepada basirah adalah basair, iaitu orang-orang yang punya mata hati dan mempunyai kedudukan dan pengetahuan, irfan, ahli arif billah maknanya, menjadi penyejuk hati mereka. Tamam? La yaqlaqu ala kathrati taraddudi. Dan Quran ini tidak menjadi buruk. Nah, yakni tidak menjadi sesuatu yang usang. Yaqlaq maksudnya. La yaqlaqu ala kathrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Dengan banyaknya berlaku perpindahan zaman demi zaman dan berlaku perubahan pada masa demi masa, tapi Quran ini tidak usang, sentiasa baharu, maksudnya gitu, sentiasa dalam keadaan yang terkedepan. Tidak ada kata kitab ini kitab lama. Nah, lepas tu orang putih tengok dia punya kitab, dia panggil Old Testament, dia panggil ini kitab lama, semua kitab lama, disebut kitab lama, seolah-olah itu sebagai isyarat kepada perkara tadi telah berlalu dan kemungkinan tidak sesuai pada zaman yang akan datang. Tamam? Tapi Al-Quran adalah kitabul hayah, kitab kehidupan, diperlukan pada setiap masa dan tidak akan usang dan tidak akan menjadi buruk disebabkan kerana berlaku perubahan masa dan zaman. Ini maksud Al-Quran. Wa yassarahu lidzikri hatta istadhharahu sigharul wildan. Dan dimudahkan untuk diingati, ya, Quran ini hatta istadhharahu, sehingga boleh untuk diingati oleh anak-anak kecil. Budak pun boleh ingat Al-Quran Al-Karim. Nah, sebab tu bila disebut istadhhara ay ista'an, maksudnya boleh diambil, boleh dihafal, boleh dipegang oleh kanak-kanak kecil pun boleh untuk mengingatinya. Dia dimudahkan ingatan, dimudahkan untuk menghafal. Wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghayyuri ilaihi wal hadathan. Dan dijamin pada hafalan tersebut, dhamina hifdhahu, maksud dijamin penjagaan pada Al-Quran daripada berlakunya penukaran. Nah, yang tidak dijamin kepada kitab-kitab yang terdahulu dengan jaminan tersebut. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala menjanjikan untuk dijaga Al-Quranul Karim daripada berlaku penukaran. Tamam? Jadi penukaran tadi dijaga pada dua sudut sebenarnya. Inna nahnu nazzalna dzikra, nah, wa inna lahu lahafizun. Dijaga Al-Quran yang pertama dengan dihafal oleh para huffaz. Tamam? Dan dijaga maknanya oleh para usuli. Para ulama usul fiqh menjaga makna Al-Quranul Karim, manakala para ulama qurra menjaga pada sudut zahir ayat Al-Quranul Karim. Maka dijaga pada kedua-dua sudut tersebut. Tamam? Quran bukan hanya dijaga pada sudut taghayyur pada lafaz, tapi juga berlaku kefahaman terhadap Al-Quran dijaga berdasarkan kepada kefahaman ulama terhadap ilmu usul. Kalau tidak menguasai usul fiqh, maka seorang tadi tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran dengan baik. Nah, tamam. Baik. Wa dhamina hifdhahu min tatarruqi at-taghayyuri ilaihi wal hadathan wa huwa mahfudhun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan. Tamam? Dan dia dijaga oleh Allah Ta'ala dengan segala puji bagi Allah dan kelebihannya, makhtalafal malawan. Nah, walau berbeza pada siang dan malam sekalipun. Maksudnya makhtalafal malawan, malawan ay al-lail wal nahar. Tamam? Jadi maknanya
berlalu siang dan malam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim. Wa waffaqa lil-i'tina'i bi'ulumihi. Tamam? Wa waffaqa lil-i'tina'i bi'ulumihi man istafahu min ahli al-hizqi wal-itqan. Dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian kepada ilmu ini, yakni ulumul Quran, man istafahu, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil hizqi wal itqan, daripada orang-orang yang bijak dan menguasai ilmu. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansharihu lahu sadru ahli al-iqan. Dan dikumpulkan pada Quran ini ilmu yang pelbagai pada setiap bidang yang memberikan ketenangan dan kegembiraan kepada dadanya ahli al-iqan, yakni orang-orang yang beriman. Ini dalil kepada benarnya Al-Quranul Karim. Ahlul irfan dan juga ahlul hizqi wal itqan, mereka mengambil manfaat dan juga memberikan khidmat yang luar biasa kepada Al-Quranul Karim. Ada yang mengarang berkaitan dengan lughahnya Al-Quran, ada yang berkaitan dengan hukum hakamnya Al-Quran, ada yang berkaitan dengan tafsirnya Al-Quran, ada yang berkaitan dengan kaza-kaza dan sebagainya. Maksudnya ilmu daripada Al-Quran sahaja. Dan itu tujuan khidmat kita kepada segala ilmu ni. Nahu, saraf, balaghah, mantik. Nah, balaghahnya dengan 3 bahagian, badi', bayan dengan ma'ani. Kemudian ilmu usul fiqh, kemudian ilmu mustalah, kemudian ilmu ulumul Quran dan sebagainya, qiraat. Maka semua tadi tujuannya untuk apa? Berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Ahmaduhu ala dhalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa, khususan ala ni'matil iman. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan lagi pujian dengan bentuk fi'il. Tadi dipuji dengan bentuk isim, alhamdulillah. Sekarang ahmaduhu, untuk tajdidkan lagi, untuk perbaharukan lagi kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? La in syakartum la'azidannakum, la in syakartum la'azidannakum, akan ditambahkan lagi nikmat kepadamu kalau kamu bersyukur, demi bersyukur. Tamam? Jadi ahmaduhu ala dhalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas apa? Nikmat Al-Quran. Dan juga selainnya daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbilang banyaknya, khususnya nikmat iman. Wa as'aluhu al-minnata 'alayya wa 'ala sa'iri ahbabi. Dan aku memohon kepada Allah segala minnah, iaitu anugerah kepadaku dan kepada seluruh kekasihku, wa sa'iril muslimina birridwan, dan seluruh golongan muslimin dengan ridwan, maksudnya keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan muhassilatan lil ghufran, syahadah yang menghasilkan pengampunan, wa munqidhatan sahibaha minan niran, munqidhatan sahibaha minan niran, yakni yang menghalang sahibus syahadah, kembali kepada syahadah, sahibus syahadah tadi minan niran, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, musilatan lahu ila suknal jinan, dan menyampaikan dia kepada tempat duduknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi di sini menunjukkan bahawa ada muqaddimah, ini adalah muqaddimah yang sangat bagus pada susunan ayatnya, dan jauh daripada takalluf dan juga daripada ta'qid dengan bahasanya. Difahami oleh kita bahawa maksud yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bagi susunan kitab ini adalah tentang kelebihan Al-Quran Al-Karim. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummah. Apa amma ba'du? Yani amma ba'da al-basmalati wal-hamdalati was-salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka disebut amma ba'du. Ini setelah aku menyebutkan basmalah, menyebutkan hamdalah, menyebutkan as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya
Sebab tu kalau selepas amma ba'du kena ada fa. Ada fa di situ. Jadi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada umat ini, zadahallahu ta'ala syarafan. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Ini doanya al-Imam kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa para a'immah, para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat mengambil berat terhadap doa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Tamam? Tentu ada ulama yang mengarang khusus berkenaan dengan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disebutkan tentang buruk sahaja. Ada orang kadang bila sembang cerita berkenaan dengan akhir zaman dan sebagainya, seolah-olah menganggap umat ini semuanya adalah umat yang buruk, berada dalam dengan laknat, berada dalam perkara yang tidak baik, maka Allah Ta'ala turunkan ujian dan bala. Maka dikatakan ini kerana keburukan, kejahatan umat dan sebagainya. Tak, tanpa menyebutkan kelebihan umat Nabi Muhammad. Dan kita jangan lupa bahawa segala ujian yang Allah Ta'ala turunkan juga kepada kekasihnya. Kerana seorang tidak dianggap kekasih kalau tidak diuji. Sama? Jangan dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Yang kamu menyangka kamu beriman lagi kamu tak diuji, macam mana? Ayat dia? Lagi? La yuftanun. Apa dia ayat lah? Hasiban nas. Aywa. Yuftanun maknanya apa dia? Yuftanun. Dan kalau jangan kamu menyangka bahawa kamu adalah orang yang beriman, kalau kamu tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Maksudnya diuji oleh Allah untuk dipilih sama ada yang beriman ataupun tidak. Sebab tu al-fitan disebutkan juga kepada az-zahab, api, emas. Emas, proses penyaduran ataupun pengasingan emas daripada benda asing yang ada dalam emas untuk diambil emas yang khalis dipanggil fatan az-zahab. Fatan az-zahab. Fatan az-zahab maksudnya apa dia? Dilakukan proses untuk mengasingkan benda asing daripada emas. Maka yuftanun diberikan ujian kepada umat dengan maksud fitnah. Dengan makna apa? Fatan dengan makna dia akan diasingkan. Dengan ujian tersebut dapat dibezakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mana yang khalis imannya, mana yang dalam imannya ada ghubar, ada masalah. Tamam? Itu dipanggil fatan. Jadi itu antara faedah lughah. Baik. Biddin alladhi irtadahu dinil Islam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan umat ini dengan apa? Dimuliakan umat ini, ditambahkan lagi kemuliaan, kata Imam Nawawi, dengan doanya. Dan Imam Nawawi Imam Agung, dan beliau adalah khutub minal akhtab. Dan dikatakan beliau wafat disebabkan kerana pangkat kekutuban tersebut. Disebutkan kata Imam Nawawi wafat kerana khutub tadi. Ketika mencapai maqam khutub, maka beliau wafat kerana tidak mampu tertanggung dengan beratnya tanggungjawab sebagai qutbiyah. Sebagai seorang yang mencapai kepada maqam wali qutub dipanggil. Biddin alladhi irtadahu dinil Islam. Dengan agama yang mana diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu agama Islam. Tamam? Wa arsala ilaiha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal anam, dan diutuskan kepada umat ini, yakni ummah Muhammadan khairal anam, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia. Alaihi minhu afdalus salati wal barakati wassalam, dan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihi yakni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu ay min Allah afdalus salati wal barakati wassalam, sebaik-baik salawat dan sebaik-baik barakah dan sebaik-baik salam. Akramaha bi kitabihi, dan Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf. Allah akramaha, yani akramal ummah. Dimuliakan umat ini bi kitabihi afdalil kalam, dengan sebaik-baik kitab.
yang merupakan seafdal-afdal kalam. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala, dan dikumpulkan fihi ay fil kitab jami'a ma yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalin wal akhirin. Dikumpulkan seluruh yang diperlukan daripada khabarnya orang yang terdahulu dan yang akan datang, wal mawa'idi wal amsal, dan segala peringatan dan amsal, wal adabi, dan segala adab-adab, wa durubil ahkam, dan pelbagai hukum hakam, wal hujajil qati'ati zahirat, dan hujjah-hujjah yang memutuskan, yang zahir, yang jelas, fid dalalati ala wahdaniyatih, yang menunjukkan kepada wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala, wa ghairi dhalika mimma ja'at bihi rusuluhu, dan selainnya daripada apa yang telah datang daripada nabi-nabi yang terdahulu, salawatullah alaihim wa salamuhu, ad-damighati li ahli al-ilhadi ad-dullali at-tugham, yang kalam tersebut menjadi penghancur kepada ahli ilhad, orang-orang yang etis ataupun yang menyesatkan dan juga yang tidak mengikuti dengan kebenaran. Ini orang-orang yang tugham, maksudnya ini orang yang ahli al-awghad dipanggil, awghadin nas. Ini orang-orang yang hanya memenuhkan perut mereka untuk makan mereka sahaja, tidak untuk akhirat. Wa dha'afa al-ajra fi tilawatihi, dan Allah melebihkan pahala kepada bacaannya. Siapa yang membaca Al-Quran dilebihkan pahala. Wa amarana bil i'tina'i bihi wal i'zam, dan diarahkan kepada kita untuk mengambil perhatian tentang Al-Quran dan mengagungkannya. Sebab itu di antara adab kita dengan Al-Quran ketika diberikan Al-Quran kepada kita adalah dengan bangun berdiri mengambil Al-Quran tersebut, bukan duduk. Ini antara adab kita dengan Al-Quran. Ketika Quran diserahkan, kita dalam keadaan duduk, bangun kita berdiri untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Terima Al-Quran dalam keadaan berdiri. Gitu adabnya ketika menerima Al-Quran Al-Karim. Tamam? Wa mulazamatil adabi ma'ah, dan bermulazamah dengan adab sama dengan Al-Quran. Wa badlil wus'i fil ihtiram. Fil ihtiram, dan juga memberikan sepenuh ihtiram kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran ini penuh dengan adab yang perlu dijaga. Dan ini kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalamnya seluruh ilmu awwalin wal akhirin. Tamam? Seluruh perkara dalamnya. Cuma ada sebahagian kitab yang ditafsirkan oleh ulama yang takalluf dalam nak menunjukkan kepada kebenaran Al-Quran, tetapi sampai orang panggil terpaksa membetulkan Al-Quran ini dengan sains, seolah macam tu. Faham tak? Jadi Quran mesti diselarikan dengan sains bahawa Quran tu betul. Kalau bercanggah sikit dengan apa yang hukum sains sebut, maka Quran perlu dikaji semula. Ini adalah sifat daripada sebahagian orang yang tidak betul pada ambilannya dan tidak tepat pada kefahamannya terhadap Al-Quranul Karim. Tamam? Al-Quran kitabu hidayah. Kitab petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak tunduk dengan segala macam teori yang dilakukan oleh manusia. Hanya semata-mata untuk membetulkan teorinya tadi dengan Al-Quran, maka takalluf, sampai terpaksa orang panggil berlebih-lebihan ataupun pulun untuk nak bagi sama juga dengan kitab Al-Quranul Karim dengan apa yang telah dibahaskan olehnya. Sebab tu antaranya karangan Al-Jauhari Tantawi rahimahullah ta'ala, Syekh Jauhari Tantawi, iaitu berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya. Maka tulisan tersebut adalah tulisan yang sebahagian ulama mengatakan bahawa ianya bukan tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir ilmi yang disebutkan oleh Syekh Jauhari Tantawi bukanlah tafsir Al-Quranul Karim, tapi sebaliknya ianya hanya sebagai orang panggil pandangan beliau ataupun sebahagian daripada apa yang dikaji daripada sudut sains berkait dengan Al-Quran, tapi tidak semestinya perkara tadi akan bersamaan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Tamam.
Jadi perkara yang terbaik untuk kita baca, kalau kata antara tulisan yang baik untuk kita baca bagi tafsiran Al-Quran dan sebagainya adalah karangan Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala dalam maqal Al-Imam. Di dalam kitab itu Al-Imam Ali Jumaah hafizahullah membahaskan dengan terperinci tentang apa yang berkait dengan tafsir Al-Quranul Karim. Tamam. Waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lam. Telah dikarang tentang kelebihan membaca Al-Quran ini jamaah minal amathili wal a'lam. Jamaah ulama telah mengarang tentang perkara tersebut. Kutuban ma'rufatan 'inda ulil nuha wal ahlam. Kitab-kitab yang ma'ruf di sisi ahli ilmu. Ahli nuha maknanya ahli al-aql, orang yang berakal, maksudnya yang paling berakal alim maksudnya. Maka ini diketahui oleh alim. Lakin dha'ufatil himamu an hifdhiha. Tapi himmah umat lemah untuk menjaga perkara tersebut. Ataupun menghafal tulisan-tulisan kitab ini, bal'an mutala'atiha, bukan zakat hafal, nak baca pun himmahnya kurang. Mungkin kerana kitabnya terlalu besar atau ibaratnya susah dan sebagainya. Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham. Jadi menjadikan kitab tadi tidak diberikan ataupun tidak mendapatkan manfaat melainkan kepada ahli afham. Kepada ulil afham, iaitu para ulama. Wa ra'aitu ahla baldatina Dimashq hamaha Allah Ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, aku telah melihat bahawa ahli negeri kami iaitu Dimashq, yang moga Allah menjaganya, dan seluruh negeri-negeri Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mukthirina minal i'tina'i bi tilawatil Qur'anil aziz. Mereka sangat banyak mengambil perhatian tentang membaca Al-Quran. Imam Nawawi melihat suasana tadi. Ta'alluman wa ta'lima. Dengan mengajinya, ta'allum, mengajinya, ardan wa dirasatan. Lepas tu mengaji pula dengan cara dirasah, maksudnya dengan cara mudarasatil Quran, tadarrus, baca, hang baca, aku baca, kamu baca dekat aku dengar, kamu baca, aku baca pula, kamu dengar. Ardan maksudnya, wa dirasatan. Fi jama'atin wa furada, dan dalam keadaan jamaah ramai-ramai ataupun bersendirian pakat baca. Suasana masyarakat kita Melayu pun lebih kurang tu dengan Al-Quran. Lepas tu kalau tengok dalam internet, kalau pengajian berkaitan dengan Al-Quran, ramai orang pakai ikut. Nak betulkan bacaan, nak betulkan dia punya tajwid. Sampai ada pula yang komplain, kata asyik di masjid ni baca kitab-kitab kitab-kitab fiqh, tasawuf saja, dia kata. Bila nak baca tafsir ni? Fiqh duk mengaji selalu dah. Dia ingat macam tu. Dia ada ilmu yang wajib dipelajari, fardu ain, dan ada yang fardu kifayah, tidak wajib dipelajari pada setiap individu. Tafsir fardu kifayah, bukan fardu ain kepada semua orang. Itu kena ambil faham. Fardu ain ni adalah benda yang berkait dengan apa yang perlu kita laksanakan. Dipanggil ilmu hal, dipanggil ilmu hal. Ini ilmu yang digunakan pada waktu yang diperlukan. Dan wajibatil waqt bagi setiap individu adalah mempelajari perkara yang digunakan pada waktunya. Faham? Jadi perlu apa dalam ilmunya? Ilmu fardu ain yang dimaksudkan adalah ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan juga ilmu akidah Islamiyah. Yang tu tiga ilmu yang dipanggil ilmu fardu ain. Yang ni yang wajib dipelajari. Manakala ilmu tafsir, ilmu syarah hadis, ilmu mustalah, ilmu kaza dan sebagainya tadi ni, itu adalah termasuk dalam fardu kifayah, melainkan kepada yang ingin menjadi ahli di dalam bidang tersebut, maka fardu kifayah tadi bertukar menjadi fardu ain bagi dirinya kerana kewajipannya untuk menguasai dan mendalami ilmu tersebut. Tamam? Jadi kalau datang ke pondok, ilmu tafsir asalnya fardu kifayah, tapi bila dah datang ke pondok nak kena mengaji sampai pakar betul dalam bidang tadi, maka dia jadi fardu ain kepada peribadi tersebut. Boleh faham? Jadi kalau diajar di masjid dan sebagainya ilmu fardu ain, yang tu yang wajibnya. Ilmu fardu kifayah ada, tempuh dulu yang fardu ain. Kadang yang masalah hukum hakam, solat, rokok, sujud pun kadang dia tak jelas lagi. Masalah rokok pun dia tak apa nak kemah lagi dia punya hukum hakam. Dah kalau dah nak mengaji, apa maksud alif lam mim? Zalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim nak i'rab apa?
Zalika na'ra apa. Dia ingat main tafsir, mengaji tafsir ni, kalau tok guru tu syarah, keluar ayat, syarah panjang, dia kan mengaji tafsir dah tu. Nah. Oh, ingat mengaji tafsir macam tu, dia nak ceramah lah. Nah, ramai tu belambak. Jenis tu belambak boleh bercakap. Nah. Ni nak kalau nak mengaji tafsir betul. Tafsir Jalalain contohnya. Baca tafsir. Keluarkan dengan apa yang disebut oleh para ulama lughah. Daripada mana asbabun nuzulnya. Macam mana difahami oleh para ulama usul bagi masalah ini. Nah, adakah masalah yang dipegang oleh imam ni muktamad dibandingkan dengan imam-imam yang lain? Tu. Majlis tu insya-Allah 3 hari lah. Betul tak merah? Dia tak Allah. Saya ingat tafsir ni dia akan dapat banyak. Benda ni rupanya detail macam ni letih kat ngaji ni. Tamam? Kerana himmah qasirah. Dan kita kena sedar apa ni keperluan kita. Betul, jangan duk atok tok guru. Ni ramai orang lah duk atok tok guru. Masjid ni banyak dah orang ajak ni. Ajak ni pula. Tengok kemampuan guru tadi. Bukan semua guru dia ahli dalam bidang semua benda. Ada benda dia ahli dalam bidang tersebut, tidak ahli dalam bidang sekian. Disebabkan kerana majlis dah penuh dah dengan ilmu lain. Kita tengok tok guru ni dah lain orang dah mengajak dah. Ustaz mengajak kitab lain bah. Orang langsung mengajak kitab lain. Sonok nak mengaji kitab banyak. Faham pakai dak pun. Tu kita tak mau. Sebab tu sebenarnya kalau kata mengaji di masjid, kalau lah ikut turutan dengan betul, sebenarnya lebih kurang pondok dah. Dan kalau gurunya pun guru yang betul lah. Kalau guru pun pakai piduk goreng saja, setengah jam tadi tu goreng sampai hangit orang kampung, nak boleh ilmu macam mana? PP tu ceramah mula bismillah saja masuk politik, kan? Lepas tu kona merata masuk ke apa ni, surat khabar. Surat khabar ni dah lebih jadi baca berita apa kata. Kami pun boleh baca surat khabar tu. Ulasan pula ikut peribadi sendiri. Sebab tu kena jauhkan dah para guru, para asatizah. Kena elakkan dah daripada perkara macam tu. Itu sebenarnya menutup ataupun nak menutup kelemahan kita sebenarnya. Menutup kelemahan kita. Kita tak boleh dah nak lepas pi dah. Ilmu tak apa nak kuat. Maka dia akan cari bidang lain. Sebab tu antara tanda kelemahan ilmu seorang tadi, dia akan cari satu bidang ilmu yang mana tidak perlu kepada qawaid. Ni masalah. Dia tak kuasai ilmu dengan baik, maka dia akan cari satu bidang lain yang boleh menyebabkan dia tidak perlu kepada kaedah yang tertentu. Itu yang keluar ilmu mimpi. Ilmu mimpi tak ada qawaid. Mimpi ada kaedah, mimpi tak ada kaedah. Mimpi ni kalau nak tafsir, dia kena ahli al-kashf, ahli firasah. Dan telah melalui proses dan juga riadah dan juga mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan keluar tidur, bakit-bakit tidur terus jadi alim, buat keluar ajaran baru, ajaran mimpi. Cerita ke orang ni mimpi baru dia nampak dia negara mana nak kena bom, negara mana nak kena bom, negara mana dulu yang akan kena. Boleh sebut semua. Bom pilah kat mana pun. Benda tu duk berlaku dah. Tak perlu cerita mimpi tu pun kita dah tahu dah. Negara ni dalam dunia perang yang keberapa dah. Tak dunia kedua lagi, ketiga ke keempat dah ni. Perang macam-macam. Dulu perang dengan bentuk senjata, sekarang perang dalam bentuk yang pelbagai. Perang lebih berat zaman lain, perang pemikiran. Ni otak fikiran umat ni kalau tak dibimbing dengan baik, maka tu akan jadi rosak umat tadi. Lepas tu bersama dengan para alim. Ni tengok baca kitab-kitab mereka. Yang ni lebih mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Adab kita dengan Quran pun tak apa nak jelas lagi. Sebab tu tak perlu nak cerita benda-benda luar daripada apa yang sepatutnya dengan ilmu. Dibimbing umat ni dengan ilmu sepatutnya. Tak perlu nak cerita tentera akan masuk, tentera Amerika dah ada, tentera Cina dah kumpul dah dekat Laut Cina Selatan. Kenapa nak cerita benda tadi? Awak kita ni general perang Malaysia ke? Angkatan Tentera Malaysia. General besar. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pertahanan. Yang kita boleh tahu semua rahsia berkenaan dengan sempadan negara ni nanti akan masuk dengan musuh dan sebagainya. Tak perlu cerita yang tu. Serah kepada ahlinya. Iza wusidal amri la ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Yang tu disebut oleh Nabi SAW. Akan jadi rosak, porak-poranda habis. Masalah ekonomi pun kita nak bincang. Macam mana nak bagi harga barang tak naik. Kita duduk kat kampung ya.
Macam mana apa ni bursa saham naik tak turun apa semua kali ni. Hak tu pun kita nak bincang juga. Tentera nak masuk ke Malaysia ke nak masuk ke negara mana ke apa semua sekali. Tentera musuh pakat duduk dekat sepadan dah apa semua ni. Yang tu pun nak kena bincang. La ilaha illallah. Nah, sampai tak ada arah dah. Cubalah bimbing umat ni dengan akhlak. Dengan apa ni adab. Sebab yang tu bukan ditakutkan umat. Ni ditakut-takutkan umat dengan benda-benda yang tak patut ditakutkan. Patut takut dengan Allah Ta'ala. Cerita benda-benda takut, lepas tu lah sekali, kita kena takut dengan Allah Ta'ala. Umat yang hatinya daif ni, dia tak ingat dah hak Allah Ta'ala tu. Dia ingat tu hak dunia tu. Amerika nak masuk, China nak masuk. Dia bimbang mereka dengan China. Tak ilah. Dah sekali nak edit tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi macam mana penakut? Dengan China, dengan Amerika saja pun dah ketak lutut dah. Jadi tentera Imam Mahdi macam mana? Ajib. Umat ni umat yang ajib. Kalau kata berlaku macam tu. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua. Lindungi umat Nabi Muhammad SAW daripada perkara-perkara yang sia-sia. Daripada dibincangkan benda-benda yang sia-sia. Yang tak ada faedah dan tak ada penghujung. Dan tak ada pun kata sepakat dengan masalah tersebut. Cuba baca benda yang ada qawaid. Benda yang ada kata sepakat daripada para ulama. Benda yang dibincangkan oleh para ulama dengan jelas. Yang kitab mereka ni hidup sampai sekarang. Baca kitab ni. Baca kitab tentang adab. Baca kitab karangan para alim ulama yang mana mereka ni jelas ilmu mereka dan juga jelas pengambilan mereka dan akhlak mereka. Lepas tu nanti dah beramal dengan ilmu. Allah Ta'ala bagi laduni, lain kira. Ni masalah nak laduni terus. Mengaji tak mau. Wirid tak mau, zikir tak mau, nak laduni. Kok mana laduni? Ta'alluman wa ta'liman, ardan wa dirasatan, fi jama'atin wa furada, mujtahidina fi dhalika bil layali wal ayyami. Mereka bersungguh-sungguh dengan Al-Quran siang dan malamnya. Zadahumullahu hirsan alaihi. Semoga Allah menambahkan kepada mereka sungguh-sungguhan dan tamak mereka dengan mendapatkan akhlak mereka terhadap Al-Quran dan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wa ala jami'i anwa'it ta'at, muridina wajha Allah Ta'ala zil jalali wal ikram. Dan mereka juga bersungguh-sungguh dengan perkara-perkara taat, tamam? Dan mereka mengharapkan wajah Allah zil jalali wal ikram. Fada'ani dhalika. Maka bila mana aku melihat suasana umatku begini di Dimashq, kata Imam Nawawi, maka ini mendorongku ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatih, untuk menyusun satu mukhtasar kitab yang mana terkandung di dalamnya adab-adab bagi penanggung Al-Quran, wa awsafi hufadhihi wa talabatih, dan sifat-sifat penghafal Al-Quran dan penuntut ilmu Al-Quran. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nusha li kitabih, dan Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk menasihati bagi kitabnya. Apa dia? Dalam hadis Nabi katakan, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi. Lagi siapa dia? Wali kitabihi. Lagi? Wali rasulihi. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Didahulukan kitab daripada Rasul. Kerana kitab adalah perantara di antara Allah dengan Rasul. Faham? Maka didahulu wali kitabihi. Wali rasulihi. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Tamam? Maka adab kita dengan Quran. Antara nushi li kitabillah. Apa dia? Wa minan nasihati lahu. Antara nasihat kepada Al-Quran apa dia? Bayanu adabi hamalatihi wa tullabi. Alhamdulillah kita ikut turutan. Ini pun taufik daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Taufik daripada Allah. Dan ini pun cadangan daripada Ustaz Zuhair Abdullah. Bila mana kita dah baca tentang adab-adab dalam Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidah Isma' wala taghtarir, itu adab kita dengan siapa tu? Itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tu termasuk an-nushu lillah. Betul? Ad-dinun nasiha lillahi. Kemudian yang kedua apa dia? Wali kitabihi. Kita masuk kita at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Maksudnya adab kita dengan Al-Quran pula setelah mana kita dah bincang tentang tasawuf, adab kita dengan Allah yang dikarang oleh Sayyidi Ma'ul Ainain. Sekarang kita masuk pula adab dengan kitabullah, mengikuti hadis Nabi SAW. Ad-dinun nasihah lillahi wali kutubihi. Wali kitabihi. Di kutubihi kau li kitabihi. Li kitabihi. Ini mufrad mudhaf ta'um. Fata'um. Mufrad mudhaf
fata'um, kata ulama. Mufrad kalau diidafatkan jadi umum, maksudnya bagi kitab-kitab Allah Ta'ala yang lain. Baik. Wa irsyaduhum ilaiha. Nah, di antaranya nasihat kita dengan Quran, dia menerangkan adab-adabnya dan menunjukkan petunjuk kepada mereka bagi adab-adab tersebut. Ilaiha, yakni ila adabi hamalatihi. Wa tanbihuhum 'alaiha, dan diberi peringatan kepada adab-adab tersebut. Wa uthiru fihi al-ikhtisar. Wa uthiru fihi al-ikhtisar wa uhadhiru at-tatwil wal iktsar. Dan aku melebihkan dalam kitab ini dengan ringkasan. Aku ringkaskan kitab ini. Al-Imam Bahraq Al-Yamani rahimahullahu taala ada karang kitab mukhtasar bagi itu kitab lain. Itu mukhtasar bagi kitab Al-Adhkar. Al-Imam Yusuf Nabhani ada karang mukhtasar bagi kitab Tibyan. Ya, ada kitab mukhtasar bagi Tibyan, iaitu karangan Al-Imam Nabhani rahimahullahu taala. Tamam? Wa uhadhiru at-tatwil wal iksar, dan aku menjauhi daripada memanjangkan dan membanyakkan sangat perbahasan. Wa akhtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafih, dan aku masukkan pada setiap bab itu yang berkait dengan orang panggil yang penting bagi perkara tersebut. Tarafin min atrafih wa armuzu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafih, dan aku rumuskan, letakkan dengan kitabku ini dengan darbin min adabih fi ba'di asnafih, dengan sebahagian daripada adab-adabnya pada setiap bidangnya. Falidzalika aktsaru ma azkuruhu bihazfi asanidih, dan kerana itu dalam kitab ni aku banyak menghazafkan sanad-sanad hadis. Wa in kanat asaniduhu bihamdillah indi minal hadiratil atidah, walaupun sanad-sanad tersebut dalam ingatanku kuat, kata Imam Nawawi. Aku ingat sanad dia, boleh aku sebutkan, tapi aku ringkaskan kerana untuk memudahkan, dan kitabku ni mukhtasar, kata dia, untuk memudahkan ingatan. Dan Imam Nawawi sendiri ada mukhtasar sendiri bagi kitab ini. Bukan Imam Nabhani saja. Imam Nawawi sendiri ada mukhtasar bagi kitab ini. Dan saya ada kitab mukhtasar tu. Kitab lagi ringkas daripada kitab ni. Lagi ringkas daripada kitab ini yang kita baca ni. Tamam? Fa inna maqsudi at-tanbihu ala asli dhalik. Karena tujuanku adalah untuk tanbih ala asli dhalik. Maksud ala dalil ala dhalik. Untuk menunjukkan dalilnya saja. Bukan aku nak sebutkan tentang sanad untuk dibincangkan, tapi untuk aku sebutkan tentang dalilnya, tentang sanad atau adab-adab tersebut. Ini dalilnya. Wal isyaratu bima azkuruhu ila ma hazaftuhu mimma hunalik, was-sababu fi isari ikhtisarih wa isari hifdhahu wa kasratal intifa'i bihi wa intisyarah. Dan apa sebab aku mendahulukan ikhtisar bagi kitab ini adalah tujuannya untuk dihafal kitab ini dan banyakkan manfaat, dan boleh tersebar kitab ini ke seluruh alam, dan benar apa yang diinginkan oleh imam berlaku. Kita baca muqaddimah dia sampai selesai. Summa ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughat fil abwabi ufriduhu bisyarhi. Dan kemudian aku letakkan nama-nama yang gharib, yang pelik-pelik, ataupun lughah yang agak pelik, tidak jarang didengar maksudnya, atau nama-nama orang yang jarang didengar, nama-nama ulama yang jarang didengar, aku letakkan bab khusus di belakang kitabku. Maksudnya kitab Imam Nawawi dalam kitab ni sama seperti kitab Arba'in Nawawiyah. Dalam kitab Arba'in pun Imam Nawawi letakkan bab khusus tentang menerangkan gharibul alfaz dengan gharibul asma', dan dia syarahkan. Wa dhabtil wajiz, dan aku letakkan dengan dhabit ataupun baris-baris yang ringkas. Wal wadih al-wadihi ala tartibi wuqu'ihi fi babin fi akhiril kitabi. Jadi aku letakkan dia mengikut tartibul wuqu', di mana tempat duduk dia. Maka yang aku letakkan yang pertama tu maksudnya dia pada bahagian-bahagian yang pertama lah. Pada bab-bab yang pertama contohnya. Ikut bab. Bab sekian, apa dia gharibul alfaz dalam bab sekian. Bab yang kedua, apa dia gharibul alfaz dalam bab yang kedua. Macam tu aku letakkan. Ikut susunannya. Pada akhir kitab. Tujuannya apa dia? Liyakmul intifa'u sahibih. Untuk menyempurnakan manfaat bagi orang yang membaca kitab tersebut. Wa yazul asyakku an talibih. Dan menghilangkan syak bagi orang yang menuntut ilmu dalam kitab ini. Wa yandarija fi dhimni dhalik. Wa fi qilalil abwabi jumalun minal qawa'id. Dan termasuk di dalam bab-bab ini, kata beliau, aku letakkan jumlah minal qawa'id. Ada qawa'id yang penting. Wa nafaisu min muhimmatil fawaid. Dan terkandung di dalamnya faedah-faedah yang nafisah. Ini yang sangat molek ataupun yang sangat berharga. Wa bainal ahadits as-sahihati wad-dha'ifati
mudafatun ila man rawaha min al-a'immatil athbati. Kan? Wa qad zahilu an nadirin min dhalika fi ba'dil halati. Dan juga aku letakkan juga di dalam kitab ini hadis-hadis yang sahih dan dhaif. Nah, mudafatun ila man rawaha min al-a'immatil athbati. Yang aku idafatkan dhaif tadi kepada yang sahih. Nah, bahawa diriwayatkan hadis ini daripada imam athbat. Maksudnya hadis dhaif itu pun diriwayatkan juga oleh imam yang agung. Wa qad zahilu an nadirin min dhalika fi ba'dil halat. Dan kadang orang lalai daripada mengetahui tentang perkara tersebut. Maka aku letakkan dalam kitab ini. Wa'lam anna al-ulama'a min al-hadithi wa ghairihim jawazul amala. Ini kita akan tangguh pada minggu depan insyaAllah. Karena ini ada perbahasan sedikit tentang hadis dhaif. Adakah boleh diamalkan ataupun tidak. Maka secara khusus umumnya ataupun ringkasnya kita boleh katakan bahawa hadis dhaif diamalkan oleh para ulama' dalam bab fadail a'mal. Dan ada sebahagian ulama hatta dalam bab hukum pun diamalkan oleh mereka dengan hadis dhaif. Melebihkan daripada qiyas. Seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu dan para ulama menyusun khusus kitab berkenaan dengan perkara ini. Antaranya daripada Sayyidi Al-Imam Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Ayah kepada Sayyidi Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada mengarang kitab berkaitan dengan hadis dhaif. Dan itu adalah antara faedah ataupun risalah yang sangat latifah yang menyusun tentang berkaitan dengan pengamalan terhadap hadis dhaif. Dan insyaAllah kita akan bincangkan pada minggu hadapan kalau dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala pada bab ini insyaAllah Ta'ala. Saya mohon ampun, mohon maaf yang terpanjang bicara kita pada petang ni dan lebih daripada masanya. Cuma kita lewat tadi, start tadi pun lewat, lebih kurang hampir kat pukul 6 baru kita start. Jadi kita berhenti pun sekarang ni maksudnya hampir sejam lah kelas kita. Jadi insyaAllah minggu depan kalau kita dipanjangkan umur, kelas kita pukul 5.30 5.30 insyaAllah. Ataupun paling lewat pun 5.45 paling lewat. Tadi ni hampir kat pukul 6. Minta maaf sungguh-sungguh kerana ada sedikit kesulitan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dan diberikan kepada kita taufik untuk kita menyelesaikan kitab ini insyaAllah ta'ala. InsyaAllah kita akan selesaikan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.